Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Razali Awang dalam perkongsian misi khas Sri Care di Bumi Syam pada bulan lepas. Saya ingin menyambung semula beberapa pengalaman saya sepanjang berada lebih 2 minggu di sana. Dan untuk pada sesi perkongsian kali ini ada beberapa watak yang ingin saya ketengahkan yang mungkin kenangan sepanjang hayat. Seperti siri-siri sebelumnya saya memaklumkan tentang perjalanan saya. Hari ini perjalanan saya dari Atma menuju ke Idlib. Jaraknya tidak jauh. Dari Atma ke Idlib itu sekitar lebih 60 km lebih, tetapi mengambil masa yang agak panjang. Dan dari Atma kami telah dihantar ke satu tempat oleh wakil rakan kerjasama kami di Atma, iaitu Syam Sharif. Saya telah dihantar oleh Basil Al-Syam. Kalau ingat kisah dalam tulisan saya, Basil Al-Syam ini adalah orang yang individu yang sama juga yang membawa saya keluar dari Atma menuju ke Ma'bar Al-Ra'i ketika saya diarahkan keluar dalam tempoh masa 20 minit. Dari Atma saya tak jauh sebenarnya. Atma saya dibawa ke Sarmada. Pada fikiran saya, pada mulanya saya beranggapan Basil yang akan menghantar saya ke Idlib, tapi tidak. Atas faktor keselamatan, atas faktor kekangan, saya telah dihantar setakat Sarmada sahaja. Sarmada ini pun daripada Atma dalam 13 km, dan Sarmada ini lebih hampir kepada Babu Hawa, iaitu kawasan yang menjadi pintu masuk utama ke utara Syria daripada Rehali. Dan Sarmada ni kalau saya bandingkan dengan 3 tahun lepas, keadaannya begitu banyak berubah. Lebih banyak pembangunan kita lihat berbanding di tempat-tempat lain, dan Sarmada ini dikenali sebagai pusat kenderaan terpakai. Dalam ziarah saya sebelum ini, kereta bersepah-sepah di tepi jalan, sama ada kereta baru, kereta second hand dan juga kereta potong di merata-rata. Dan ketika saya sampai di Sarmada, di tengah-tengah bandar, kami berhenti di tepi jalan, dan dari situ saya dimaklumkan ada seorang hamba Allah yang sedang menunggu kami, yang akan membawa ke Idlib. Dari situ, ketika menunggu, sedikit perasaan cemas kerana saya tidak tahu siapa yang akan membawa kami ke sini. Walaupun saya ditemani oleh Shadi Al-Wainah, tapi perasaan bimbang masih ada, sebab Idlib seperti kita sedia maklum adalah satu kawasan yang menjadi sasaran serangan bom. Idlib ini sebenarnya satu daerah, satu wilayah dan juga pusat pentadbiran juga dinamakan sebagai Idlib, ya. Dan dari situ saya diarahkan keluar, meletak beg di tepi jalan, dan sementara itu kami pun mencari kedai kopi, minum kopi seperti biasa. Kalau tak silap, pada 8 hari bulan Mac, hari Ahad, saya bertolak dari Atma menuju ke Idlib. Tidak lama selepas itu, tiba-tiba di celah-celah bangunan keluar satu kenderaan. Wow, sebab selama ni saya menaik kenderaan kalau di Atma tu apa yang ada saja, asalkan boleh bergerak. Tapi kali ini kenderaannya agak selesa. Saya diperkenalkan kepada lelaki berkenaan yang namanya Abu Bakar Al-Latakia. Tapi saya membuat usikan, saya buat joke, saya kata, ini bukan Abu Bakar Al-Baghdadi. So dia gelak cakap, Abu Bakar Al-Baghdadi dah lama dah arwah. So dari situ saya dibawa ke Idlib. Perjalanan hampir 1 jam, sekitar dalam 55 minit gitulah kalau tidak silap catatan saya. Dan sepanjang perjalanan itu penuh dengan cerita. So kami melihat, antaranya kami melihat satu tempat yang bernama Ma'aratul Misrin, yang mana beberapa hari sebelum saya sampai, terdapat serangan udara yang
yang dilancarkan oleh rejim berbelas mati, mereka menyasarkan orang yang berlindung bukan dalam kemah tetapi di dalam reban ayam. Sebab bila dalam keadaan perang, mana-mana infrastruktur yang dirasakan boleh berteduh, mereka akan berlindung di mana saja. Dan pada serangan berkenaan, mereka telah menyasarkan, rejim telah menyasarkan ke atas pelarian yang berlindung di dalam reban ayam, berbelas mati. Dan perjalanan kami alhamdulillah berjalan lancar sebab Abu Bakar Al-Latakia juga adalah seorang mujahidin. Dan kalau orang tak biasa memang seriau ataupun gerun melihat dalam kenderaan kami, kerana dalam kenderaan kami ada dua laras AK-47 ya, satu di sebelah Abu Bakar dan satu lagi di belakang, bersebelahan dengan saya. Saya duduk di belakang dan Syadi duduk di hadapan. Cuma dalam perjalanan itu memang bertawakal kepada Allah. Kita tidak tahu sebab Idlib ini adalah satu kawasan yang menjadi sasaran. Bila saya melepasi Ma'aratul Misrin, macam-macam cerita. Checkpoint ada, tapi kami melepasi perjalanannya agak lancar dan dalam 55 minit saya pun sampai. Saya sampai Idlib sebenarnya bukan suatu yang asing kepada saya. Saya pernah beberapa kali berada di Idlib pada misi bersama Syria Care dan misi bersama NGO lain juga pernah berada di sana. Dan tanpa membuang masa, kami dibawa terus ke rumah Abu Bakar Al-Latakia. Dia menghuni flat setinggi 4 tingkat. Dan kami kami di situ melakukan apa yang patut, berehat seketika, dan selepas itu dibawa keluar untuk meninjau keadaan di tengah Idlib. Dan ketika kami keluar, memang kesan kemusnahan di mana-mana, dan pada ketika itu saya melihat yang dibaik pulih. Dan di situ tiba-tiba Abu Bakar Al-Latakia berhenti dan Syadi pun cakap, jom kita kopi sekali lagi. Sebab dia orang tahu kopi di sana berbeza dengan kopi di sini. Kopi di sana memang pekat dan dia, kalau kita kata double espresso. Kami pun pergi dan kedatangan kami disambut oleh satu keluarga. Dia ada dalam 4-5 anak. Dan bila dia melihat rupa seperti ini, so dia tahulah ni adalah orang Malaysia. Sebab tak Malaysia, Indonesia. Sebab orang di Idlib ni dia begitu mengenali sebab orang di sebelah Asia Tenggara ya khususnya. Sebab suatu ketika Idlib ini adalah menjadi satu tempat di mana ramai kumpulan-kumpulan yang datang membantu ya untuk tujuan misi-misi kemanusiaan. Bagi mereka, orang dari Malaysia, dari Indonesia, Singapura adalah satu kebiasaan. Dan saya diperkenalkan kepada hamba Allah ini, namanya Samir Abu Najib ya. Saya masih ingat nama tu sebab nama ni seakan-akan nama penaung kami. Kalau penaung Syria Care adalah Syekh Samir Saka, tapi namanya adalah Samir Abu Najib. Umur ni masih muda, 36 tahun. So kami seperti biasalah, walaupun dalam kebimbangan pada masa itu, dah bimbang dah sebenarnya dengan COVID-19 ni, datang peluk, cium. So cuma pada masa itu saya cuma mampu, wallahi sepanjang berada di Syria tu sahaja mampu bertawakal supaya virus itu tidak ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lagi tak ada kes-kes kritikal di kawasan yang membabitkan pelarian di utara Syria. Sama-sama kita berdoa, insya-Allah semoga Allah lindungi mereka. Dan kami dipelawa minum. Setiap seorang daripada kami dibagi satu cawan kecil tu diminum. Dan Samir pun bercerita mengenai dia. So dia bercerita, tapi saya kurang faham lah. Dan untuk memahamkan saya, Syadi akan bercerita dengan bahasa Arab yang Fushah, dan bolehlah tangkap sikit-sikit. So dia kata, oh sebenarnya Abu Bakar ini, dia cakap baru 2 minggu lepas anak dia terkorban dalam satu serangan udara. Dan lebih malang, anak dia pada masa insiden itu berlaku, anak dia baru berusia 2 hari. Bayangkan, menunggu selama 9 bulan, dapat melihat anak untuk tempoh 2 hari,
Dan selepas itu habis, mati dalam keadaan tragis, mati dalam keadaan akibat serangan udara. Rumah dia terkena serangan bom. Alhamdulillah dia terselamat. Dia dan isteri dia dan anak-anak yang lain terselamat, tapi anak yang bongsu kita kata syahid lah. Dan dalam keadaan macam tu, dalam keadaan dia bercerita, sedikit pun tak ada rasa macam sedih ke, tak ada rasa macam nak meratapi, tak ada. Ini yang saya buat. Saya kadang-kadang kebanyakan orang Syria yang saya jumpa yang menempuh benda seperti ini, bagi mereka cukuplah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kebanyakan perkataan yang keluar daripada mereka apabila ditimpa bala atau bencana, sama ada kehilangan anak, suami dan sebagainya. Kalimat-kalimat inilah yang menjadi penguat kepada mereka. Dan sambil bersembang lama juga sebab saya pada masa yang sama nak buat artikel dan cuba kata bahasa media je, korek nanti nak goreng. Lepas itu bila dah habis, saya pun hulurkan duit. Saya nak bagi dalam 50 lira. So saya tak ada Syrian pound atau Syrian lira, saya tak ada. So tiba-tiba hamba Allah ni peluk saya. So dia kata, tak payah, sebab kau datang dari jauh, kau sini pun datang bawa rahmat kepada kita orang. So macam saya pun macam tak dapat nak bayangkan dia hidup dia. Itulah punca pendapatan dia, berniaga kopi di kaki lima, baru menempuh insiden tragedi, kematian anak, rumah kena bom dan sebagainya. Tapi bila kita nak bagi duit, dia tak nak. Ini menunjukkan betapa dia orang ni, ya Allah, mulianya akhlak dia orang. Yalah, tak boleh nak dibayangkan. Dalam keadaan terdesak, dia orang ni tak opportunis. Kita nak bagi duit, kalau nak kira 50 lira tu bukan sikit tau bagi dia orang. Tapi dia tetap menolak sebab dia kata, kau datang membawa rahmat untuk kita orang sebenarnya. Macam sebab tu bila saya nak meninggalkan kedai kopi ni tu, saya merasa, ya Allah, ya Tuhanku, sebenarnya banyak atas muka bumi umatmu yang bersyukur dengan apa dugaan. Kadang-kadang tu yang bila saya balik kat sini, bila saya melihat keadaan kat sini, sebenarnya hakikatnya ramai kita tak bersyukur dengan apa yang kita lalui. Sedangkan orang di sana hidup nyawa terancam setiap hari, tak ada benda nak makan, tak ada ketentuan siang atau malam, tapi masih lagi mempunyai nilai yang kemanusiaan yang begitu tinggi. Dan bila saya ingin beredar, seorang datang peluk, bukan saja yang di kedai dia, sebab Abu Bakar ini berniaga menggunakan van terpakai. So dia buka satu macam kita kata macam tempat kita food truck tu elok sangat ni, kata 100 kali ganda lebih teruk daripada food truck. Bukan nak kata apa, bukan nak hina atau apa, tapi itulah kenyataan. Dia letak satu meja, letak satu mesin kopi dan dia berniaga kat situ. Bila saya nak keluar, dia panggil kawan-kawan dia, semua datang. Salam, peluk, dan kami pun beredar meninjau lah pekan Idlib. Saya meninjau pekan Idlib dan tak boleh nafikan memang begitu banyak kemusnahan. Sebab Idlib, kita perlu ingat, adalah satu-satunya wilayah pusat wilayah yang masih bertahan sampai sekarang. Dia sejarah yang panjang sebenarnya penduduk Idlib ni, bagaimana dia orang memalukan Hafiz al-Assad suatu ketika dahulu. Dan bila saya meninjau, tapi tak dibenarkan ambil gambar, dia kadang-kadang kita punya sense jurnalis ni lagi tak boleh, lagi nak buat. Dan Alhamdulillah kali ni tu tak belajar tu, pengalaman dekat Afrin tak ingat kena bawa masuk semua tu, kena bawa masuk balai semua dah kena dah. Tapi bila dekat Idlib, ambil juga sedikit gambar lah, dan penuh berhati-hati. Dan ketika tu sebenarnya saya dah sampai dalam pukul 2 lebih, sampai dalam pukul 4 lebih gitu saya habis jumpa dengan Samir. Perut lapar, ataupun lapar perut, orang Terengganu lah, mengantuk mata, lapar perut. Saya pun cakap kepada Syadi, saya lapar. Saya cakap, memang kita semua lapar. Besok cakap, kita nak ke mana? Dia cakap, kita pergi tempat yang paling happening di tengah bandar Idlib. Apa dia? So dia cakap, dekat Idlib ni jangan kau tak tahu ada KFC. KFC
Tak boleh dibayangkan ada KFC tengah-tengah bandar di kawasan perang. Di kawasan perang tu, saya ingatkan KFC ni tak ada dekat Syria. Kami pun sampai ke KFC betul-betul di tengah bandar di tengah bandar Syria ni, di tengah bandar Idlib, dan memang kata orang memang pagi dah tak makan, minum kopi saja. So dalam pukul 4 lebih itulah saya pun masuk dalam kedai tu penuh, masing-masing orang yang ada kat situ bawa ialah AK-47, nampaklah secara jelas. Dan saya akan beringat bila duduk di dalam kedai, saya cuba elak, ni juga tips kepada anda semua, kepada rakan-rakan, kalau ke mana-mana kawasan konflik, jangan duduk terlalu hampir dengan tingkap ya. Kalau ada tingkap atas, baik duduk tingkap atas. Kalau tak ada tingkap atas, kita ke dalam sedikit, sebab kita tidak tahu, kadang-kadang mungkin di luar sana ada IED ada orang pasang bom dan sebagainya. Dan bila saya masuk tu, saya beringat sebenarnya tak berhenti berzikir, minta dilindungi Allah. Walaupun di Idlib ni agak selamat berbanding dengan Afrin. Kalau Afrin sampai semalam pun masih ada lagi serangan. So di Idlib ni alhamdulillah keadaannya agak terkawal. Dan duduklah, saya pun message pada pejabat, duduk makan KFC dan sebagainya. Alhamdulillah menikmati KFC. Cuma misi kali ni saya tertinggal sos. Kalau tidak, sebelum saya sentiasa buat sos. Dan bila kita masuk kat situ, kebanyakan wajah-wajahnya senyum ya. Saya rasa begitu selamat berbanding saya di Afrin. Bila kita keluar, kita dapat melihat suasana yang berbeza. Orang yang hidup terlalu tertekan ya, ketakutan. So bila dia melihat orang luar ni, dia macam, kata orang macam nak makan. Tapi bila saya di Idlib, masing-masing kadang-kadang dia cuba angkat tangan macam terutama dia, macam ini. So saya rasa pun selamat. Saya makan agak banyak lah, sebab kelaparan, perjalanan dan ujian dari segi psikologinya. Bila kita melihat, sebenarnya tak mudah. Bila kita melihat kesan runtuhan, bila kita melihat nampak orang cacat, nampak pengemis, itu satu benda yang boleh memenatkan akal. Bila akal kita penat, so kadang-kadang fizikal kita pun boleh penat. So dari situ saya kembali ke rumah Abu Bakar Al-Baghdadi. Alhamdulillah, saya kata dekat pejabat, saya bagi tahu mesej kepada Ustazah, selepas beberapa hari ini pertama kali saya dapat tidur atas katil. Kalau tidak, tidur saya di Afrin, tidur saya di Atma memang atas lantai. Tapi tak apa, alhamdulillah itu dah cukup selesa ya. Sebab ada, kalau kita merumut pelarian, tidur lagi teruk kan atas alas. Kalau bernasib baik, dapatlah alas plastik. Kalau tak bernasib baik, tidur atas jerami. Tapi kita alhamdulillah sentiasa bersyukur ya. Jadi pada sambil-sambil saya pun dibawa masuk ke rumah Abu Bakar Al-Latakia, dan alhamdulillah layanannya cukup baik. Dan sambil itu saya pun buat kerja nak menyiapkan artikel, sama ada nak disiarkan pada portal dan nak supply juga kepada TV9 Global. Dan malam itu internet tak ada. Sebab di utara Syria kadang-kadang internet elektrik dia elektrik di Idlib hanya dalam 4 jam saja kalau tidak silap saya. Selebihnya mereka bergantung kepada solar. Dan dari situ saya pergilah. Ada seorang rakan Syadi, nama dia Mustafa Dahnun. Mustafa Dahnun ni dia baru 23 tahun. So bahasa Inggerisnya agak bagus. Dan kehadiran dia memudahkan saya sebenarnya untuk mendapatkan maklumat. So dari situ dia pun bawa lah saya pergi ke satu tempat. Saya ingat lagi pada 2015 saya pernah berada di situ. Dia cakap nak bawa ke satu tempat yang happening, yang lagi happening. Ingatkan KFC itu dah happening. Rupanya ada satu lagi tempat, nama dia Disneyland. Jangan tergelak, dekat Idlib tengah perang ada satu restoran nama Disneyland. So saya pergi, saya cakap, aku pernah sampai kat sini, tapi saya kata masa aku sampai tempat ni nama dia Mat'am Idlib. So dia cakap betul, dia baru beroperasi semula. Sebab saya ingat pada 2016 saya sampai ke situ, dan di situlah pertama kali saya merasai pengalaman pengeboman ya, bila mana siren berbunyi tanpa henti, dan kami diarahkan segera meninggalkan tempat berkenaan dan kembali ke
tempat yang selamat tu pada 2016. Masa tu sebelum saya menyertai Sri Rakyat lagi. Dan dalam 5 km kami dapat maklumat pada walkie-talkie lebih 40 syahid. Semoga mereka itu syahid di bom. Itu pengalaman saya 2016. Dan bila saya sampai lagi ke tempat yang sama pada masa di Idlib bersama Syadi dan Mustafa Dahnun, dan saya memang masih terasa sebab kadang-kadang bila kita menempuh pengalaman bukan mudah untuk lupa, masih berbunyi lagi siren itu, dan dari situ dapatlah internetnya agak laju. Saya ingat saya bukan untuk makan apa, sebab masih lagi kenyang makan di KFC, setakat nak menggunakan internet, dan kami pun di situ menikmati jus pisang. Sebenarnya kalau siapa yang berpeluang pergi ke Syria, Turki, bahagian selatan, rebutlah peluang untuk menikmati jus. Kalau Kak Long saya, Ustazah Siti Sakinah tu, dia akan kalau sampai dekat Turki, dia akan cari Abu Abduh dekat Al-Fatih. Dan di sini pun dekat Disneyland Idlib ni pun ada. Rasa dia lebih kurang sama, sedap sangat. Dan bila habis urusan kerja, saya minta cepat-cepat nak balik ke rumah. Bukan tak nak sembang, tapi masih ada kekhawatiran. Kita takut, kita tak tahu, mungkin ada berlaku serangan dan sebagainya. Dan bila balik Idlib ni, satu bandar yang happening, dia ada 1 juta lebih sebelum ni di bandar saja. Dan kalau masa balik tu kita lihat macam mana kesan-kesan peperangan, tak ada elektrik dan sebagainya, tak ada lampu jalan dan sebagainya. Dan sampai di rumah Abu Bakar. Dan bila sampai di rumah Abu Bakar, kami tak menunggu lama sebab rumah orang. Abu Bakar ni pun ada isteri, ada anak. Dan kami sebelum masuk tidur, Abu Bakar cakap, ini adalah penyelamat nyawa kita. Saya tanya, kenapa? Kalau apa-apa berlaku serangan, ini maklumat yang kita terima. Itu walkie-talkie. Sebab kalau kita lihat, hampir setiap orang di sana memiliki walkie-talkie. Sebab itu sebagai isyarat kalau apa-apa benda berlaku. Dan Alhamdulillah, tidur dengan lena, tidur dengan penuh nikmat sebenarnya. Sebab pertama kali selepas beberapa hari dapat tidur atas katil dan atas tilam. Dan layanan Abu Bakar Al-Latakir ni memang first class. Sebab kadang-kadang ni lah orang Arab, dia memang mengutamakan tetamu. Dan sebagai cenderahati, saya diberi satu madu asli. Madu asli ni memang saya sebenarnya sayang nak makan. Sampai sekarang pun ambil seminggu dalam satu sudu sebab kualiti dia baik sangat. Dan keesokan hari, cepat-cepat selepas sarapan, kami akan bergerak ke Zarzur. Abu Bakar ditemani isteri dia, duduk di depan. Saya dengan Syadi duduk di belakang. So tolaklah ke Zarzur. Dan di Zarzur itulah kemudiannya kami berkunjung ke Darul Sakinah, tempat anak-anak yatim. Dan keesokan harinya kami bergerak menuju ke As-Sahil. Tapi sebelum pergi As-Sahil, saya nak cerita ada satu pengalaman yang buat saya menangis. Saya tak tahu nak cakap macam mana, sebab saya bila sampai di Zarzur, saya menginap di rumah Adnan. Alhamdulillah, Adnan pun pelarian, mak dia, adik-beradik dia hidup disewa rumahnya sempit, tapi menerima kami dan melayan kami, ya Allah, yang lebih macam tetamu yang begitu diagungkan. Senang cerita, pantang minta itu dia akan cari. Sebab tu orang Arab ni, kita penghujung rumah dia, jangan sebut nak makan itu, nak sebut nak makan ini, dia akan cari juga. Dan ketika saya di situ, saya tersebut perkataan mulukhiyah. Jadi macam tak tahulah, sayur rebus dengan ada isi ayam sikit, dengan ada kacang chickpea sikit. So memang saya tersebut perkataan tu. Malam tu mak dia siapkan untuk makan malam saya. Dan saya nak cerita, keesokannya saya bersama Adnan pergi ke Jisru Syurur. Minta maaf, sebutan saya tak berapa bagus. Dan Jisru Syurur ni satu bandar mati. Satu ketika dia ada 100,000 penduduk, tapi pada masa sekarang
kurang daripada kurang daripada 10,000. Bayangkan hampir 90% lebih telah melarikan diri daripada Jisrul Syurur ini. Dan ketika saya sampai di sana, saya dibawa ke tengah bandar, dan tengah bandar tu kereta rosak. Masya Allah, kereta boleh mati. Kereta mati di tengah-tengah bandar, dan Jisrul Syurur memang kita tahu kawasan yang menjadi sasaran serangan bom. Dan saya bila kereta benar-benar insiden yang cemas ni, saya akan mendiamkan diri, saya tak akan panik, saya tak akan bagi tahu ke siapa. Saya percaya Syadi ada cara, Adnan tahu cara. So, dan ketika itu datanglah hamba Allah Abu Ahmad datang membantu. Dan Abu Ahmad ni sendiri pun dia berada 8 tahun di dalam penjara, ya. Dia baru dibebaskan, dia ada seorang guru. So duduk sembang, saya ingat saya bagi makanan, dia duduk di belakang. Lepas tu kami pun bergerak, kami pun bergerak pergi di tengah-tengah bandar di kawasan kubur. Kalau di Jisrul Syurur, so saya dibawa melawat satu keluarga. Satu keluarga ni dia ada 5 orang, ya. Ada mak, ayah, 2 orang anak yang OKU, dan seorang kakak yang sempurna. Dia ni telah pun berpindah. Rumah dia betul-betul di kaki bukit, tapi kena bom. Bila kena bom, dia berpindah di bahagian lembah, di satu rumah yang telah ditinggalkan. So saya lihat ada 2 orang kakak, nama perempuan ni Hayat, dan dia ada 2 orang saudara yang OKU, yang pekak, yang yang masalah tulang dan sebagainya, tak boleh bergerak. Cuma isyarat mata dan boleh bercakap sikit-sikit. Dan maknya dah umur 70-80 tahun lebih dengan bapa sekali. So berpindah daripada lereng bukit ke lembah. Di lembah ni Sungai Asi, ya. Sungai Asi ni memang sungai yang melintasi bandar Jisrul Syurur. Dan ketika itu hati saya tersentuh, dan saya kebetulan bersama saya ada sedikit saudara mara, kawan-kawan memang sentiasa bagi duit zakat. So saya bagi duit zakat. Tak sampai hati tengok dah bongkok 3, kata orang. Mak dia dah bongkok 3, bapak dia pun dah bongkok. Dan bila saya bagi duit itu, saya kata ni adalah fidyah, ya, daripada rakyat Malaysia, kawan saya bagi. So mereka pun memang mengangkat tangan, menadah doa lah. Bagi saya, kadang-kadang kesenangan yang kita nikmati sekarang, kadang-kadang doa yang orang yang kita tolong, kita tak tahu. Mungkin doa mereka sebenarnya dimakbulkan Tuhan. Sebab kadang-kadang bila kita rasa susah, tapi ada mereka lagi susah. Dan kadang-kadang itulah saya rasa macam blessing daripada diorang sebenarnya. Dan bila saya ingin diajak pergi tengok rumah dia, dalam 50 meter ya daripada rumah dia menumpang. Dan ketika saya berjalan ke atas, kakak dia yang sempurna sifat tu cabut sayur yang ditanam, basuh dekat mata air dan bagi kepada saya. Sebab dia kata, aku tak ada apa nak bagi dekat kau, aku bagi kau makan sayur je. So saya kata saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab kita dah tahu, kita pergi berziarah ke kawasan orang yang memerlukan bantuan dan yang memerlukan sumbangan. Memang kita tak akan harapkan, bila menziarahi mereka ni, saya tak pernah harapkan setengok air. Saya tak akan minta sebenarnya. Tapi dia hidang juga kopi, dan tanpa ada apa-apa, sebab rumah dia tak ada apa-apa. Tapi bila kami bergerak naik ke atas untuk merakamkan rumah dia orang, dia pergi basuh sayur. Dan setiap seorang daripada kami dapat, kata orang, bukan seikat lah, bukan sepokok salad untuk kami makan. So macam tu saya sebenarnya, masa tu saya kata, ya Allah, berikanlah aku lebih lagi rezeki untuk di masa akan datang, supaya lebih banyak yang aku boleh sumbangkan pada pelarian Syria. Itu sebab saya rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Macam dia sendiri pun tak ada apa-apa, dia boleh cari apa yang boleh dimakan untuk kita makan. Inilah budaya orang Arab. Sebab sanggup tak kita, macam kalau kita setengah orang kita, kalau ada benda lagi nak simpan, kata orang lagi nak
lagi tak nak kongsi dengan orang lain. Dia orang ni masa sampai dia tengah gali ubi kentang dan bersembang di dalam. Bila saya nak pergi ambil gambar, dia pergi tarikkan sayur yang dia tanam. Setiap seorang daripada kami dapatlah menikmati sayur cenderah hati daripada diorang. Ini adalah budaya yang bagi saya yang kenangan sampai saya tutup mata kot. InsyaAllah. Sebab sampai sekarang pun saya akan janji setiap orang yang saya jumpa, saya kata insyaAllah kalau umur aku panjang, aku akan sampai lagi. Aku akan melakukan kerja-kerja yang sama. Sebab kadang-kadang minta dengan Allah kekuatan ya, sebab dalam kerja-kerja misi kemanusiaan ni sebenarnya Allah dah aturlah hidup kita sebenarnya. Kau buat apa, kau buat itu. Yang katakanlah orang yang kaya menyumbang, yang macam saya yang mampu bergerak, yang ada kelebihan sedikit, menulis dan sebagainya menggunakan. Dan bila masing-masing memainkan peranan soal isu kemanusiaan ini, boleh kita tangani bersama. Dan dari Jesus suruh tu, macam saya macam benda yang betul-betul yang macam saya rasa membuat saya tersentak sebenarnya. Kalau sebab saya tengok sebelum ni laporan masa saya kat sana, orang dekat Malaysia ni berebut-rebut nak cari makanan kononnya untuk lockdown apa dan sebagainya. Tapi di sana dalam keadaan mereka tak ada apa, aku masih boleh bagi pada tetamu yang datang, pada meraihkan saya dan anggota misi yang lain. Ini adalah satu benda yang berbeza. Pemahaman mereka terhadap perkongsian itu tak sama dengan kita. Alhamdulillah. Dan dari situ sebenarnya saya pun dibawa melihat memang dah jadi bandar mati, bandar hantu sebenarnya. Dan rumah dia, kalau Ustazah Siti Sakinah ingat, tak jauh daripada tempat yang kita tempatkan anak yatim dahulu. Dan kita boleh tengok daripada bangunan yang kita tempatkan anak yatim dulu dengan rumah Hayah ini, kita memang nampak rumah dia, tapi tempat dia duduk sekarang bawah lembah sikit, so agak jauh. Dan ketika tak lama, saya dalam 1 jam juga kat situ, dan dari situ saya memasuki M4. Bila nak masuki M4 tu, M4 tengah panas pada masa tu sebab Rusia dan Turki baru capai kata sepakat pada 5 Mac untuk buat rodaan bersama. Saya ada kat situ pada 9 Mac. Jadi saya pun seperti biasalah agak gairah nak ambil gambar. Kena marah lagi dengan Syadi. Kena cakap kat sini kalau kau ambil gambar, kau naik, kau tak sampai ke Sahil. Tapi okey, saya pun ikutlah. Tapi masa tengah-tengah highway tu, tiba dia cakap dia suruh berhenti, dia pula ambil gambar buat live. Bagi saya tak apalah, dia tuan rumah, kita dah kena amaran tu, tak apa, dia buat live lah untuk FB dia, tak apa tu, itu kita hormati tuan rumah. So, dan dari situ alhamdulillah saya sampai ke Sahil, saya sampai ke Kir Batu Jaus, tempat yang saya kunjungi kali kedua, tempat yang sampai sekarang pun saya kata bila dia selalu kadang-kadang telefon saya, mesej saya di mana rumah kau kat sini, saya kata rumah saya dekat Kir Batu Jaus. Sebab Kir Batu Jaus ini terlalu istimewa, sebab saya sesiapa yang nak jadi sukarelawan kena hidup dekat Kir Batu Jaus. Baru kita tahu macam mana pahit manisnya pengalaman hidup bersama pelarian. Sebab kadang-kadang kita lihat macam setengah tu kita ada tempat yang khusus, menumpang di rumah yang agak elok. Saya dekat Kir Batu Jaus duduk dalam khemah, memang 9 hari tak mandi dan sebagainya. Tapi itu adalah satu pengalaman. Itu belum lagi bab menyucikan diri dan sebagainya. Dan saya rasa untuk itu dulu perkongsian saya. Kalau ada masa insya-Allah kita akan sambung lagi, dan insya-Allah sama-sama kita doakan semoga Allah menjauhkan kita dan umat Islam dan sekalian manusia di atas muka bumi ini daripada wabak COVID-19. Saya cukup risau bila saya baca semalam, saya cukup risau tentang di situasi di utara Syria, kerana pada masa sekarang
cuma 300 kit. WHO mengesahkan penghantaran 300 kit untuk mengesan virus, tapi masih belum sampai lagi, ya. Dan selepas Turki pula tu Turki menutup sempadan pada masa sekarang, orang Syria yang berada dalam Turki tak ada pendapatan dan mereka membayar sindiket $300-500 untuk kembali bersama keluarga di utara Syria. Ini yang membimbangkan sebab kadang-kadang kes kluster, sebab kematian di Turki dah melebihi dekat 700-800, dan kita khawatir mereka membawa virus ini. Semoga Allah lindungi mereka. Saya tidak boleh bayangkan wajah-wajah mereka. Saya tidak boleh bayangkan orang yang saya jumpa. Na'udzubillah, sama-sama kita berdoa. Kalau pelayan Syria mendoakan untuk kita, kita pun sama-sama mendoakan untuk mereka. Dan satu perkara lagi yang membimbangkan saya pada para penonton semua, kempen Ramadan Al-Khair ataupun Kerak kali ini, sumbangan agak membimbangkan. Kerana itu, kepada para penonton, saya merayu sebarkan mesej ini, sama-sama kita menyumbang. Walaupun kita berdepan dengan cabaran, tapi cabaran yang kita alami tidak sama dengan mereka. Kita terkepung di dalam rumah, kita terkurung di dalam rumah, dengan sebahagian besar daripada kita mempunyai makanan asas. Mereka terkepung, mereka terkurung di utara Syria tanpa ada makanan asas, tanpa ada bekalan. Jadi kalau nak dibandingkan, keadaan kita dan keadaan mereka sangat jauh beza. Kerana itu, walaupun kita berhadapan dengan dugaan, semoga sedekah atau sumbangan yang kita salurkan mampu melindungi kita daripada balak dan bencana. Itu yang saya minta kepada para penonton semua. Jangan berhenti menyumbang, teruskan, kerana mereka semua di sana begitu mengharap sumbangan daripada kita semua. Sekian dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.